Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Lama kita tak jumpa. Agak sibuk sikit kebelakangan ni dengan berbagai-bagai program pelajarnya. Kemudian semester pun dah nak buka. Jadi kena buat sedikit preparation lah untuk mengajar PowerPoint dan sebagainya. InsyaAllah kelas akan bermula untuk semester ini, insyaAllah pada hari Isnin ini. Kemudian diikuti hari Sabtu depan juga program DIJAB, program Guaman Syar'i. Kali pertama saya mengajar subjek fiqh jinayat. Jadi suasananya agak sibuk apabila semester nak dibuka ni. Jadi agak sedikit kesukaran ya untuk membuat recording pada setiap hari seperti mana yang dibuat sebelum ni. Apapun insyaAllah saya akan cuba mencari peluang, mencari masa terluang insyaAllah untuk menyambung pengajian kita daripada buku Penawar Hati. Okey, Penawar Hati, buku ini sangat bagus, buku karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kemudian ditahqiq ditahqiq di sini ataupun disahkan hadis-hadis di dalam buku ini oleh Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman. Buku yang sangat bagus, buku berkaitan dengan hati, ya, bagaimana kita nak memperbaiki hati kita, bagaimana kita nak sucikan hati kita. Jadi buku ni sangat bagus dan saya sangat-sangat recommend buku ni untuk kita baca dan kita hayati. Dan kalau sahabat-sahabat nak beli buku ni, ada link di bawah saya sediakan, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Baik sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, hari ini kita sambung. Pada kali ini insyaAllah kita sambung lagi pengajian kita, masih lagi berkaitan dengan telinga. Masih lagi berkaitan dengan telinga. Jadi seperti mana yang kita jelaskan di siri-siri yang lalu, ya, bahawa telinga ini adalah satu anugerah Allah SWT yang begitu hebat, ya, yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, yang mana ya tanpa telinga ini memang sukarlah untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hidayah itu kebanyakannya datang melalui pendengaran, ya. Artinya sejak daripada kecil lagi kita belajar melalui pendengaran. Maksudnya apa dia? Kita pergi ke kelas, kita dengar guru-guru kita, kita mengaji, guru-guru kita mengajar kita mengaji, perbetulkan apa yang kita salah. Kemudian kita masuk sekolah, kan? Masuk sekolah pun sama juga, kita belajar benda yang sama di sekolah. Lebih mendalam sedikit, ya, lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita perolehi, semuanya melalui syarahan ataupun melalui kelas-kelas yang dilakukan oleh guru-guru kita. Banyak kita belajar melalui telinga, ya. Jadi telinga ini satu rahmat yang besar, satu nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita jaga betul-betul, ya, supaya apa yang kita dengar tidak termasuk dalam perkara-perkara yang lara, yang tidak ada artinya, yang tidak ada faedahnya, yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah SWT. Maka benda tu semua kita kena jauhi. Dan itulah sebenarnya tanda dan cara, ya, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah SWT kepada nikmat telinga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Namun ramai manusia yang ingkar, ramai manusia yang kita sebutkan dalam siri yang lalu, yang tidak menggunakan telinga yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan telinga yang ada yang diberikan Allah Ta'ala itu digunakan pula untuk melawan Allah, untuk melawan hukum-hukum Allah, untuk memain-mainkan hukum Allah Subhanahu Ta'ala yang kita sebut dalam siri yang lepas, ya. Jadi itu memang berlaku dalam kehidupan kita manusia ni, begitulah, ya. Manusia ni ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang menerima yang hak, ada yang menolak yang hak, ada yang menerima yang batil, ada yang menolak yang batil. Itu adalah satu perkara yang lumrah dalam kehidupan manusia. Sebab begitulah caranya Allah Ta'ala menapis manusia ini, yang mana nak masuk syurga, yang mana nak masuk neraka. Jadi Allah Ta'ala uji manusia dengan berbagai-bagai ujian. Ada diuji dengan kehilangan anggota tubuh badan contohnya, ataupun anggota yang panca indera. Mata tak boleh tengok, ada kadang-kadang telinga tak boleh dengar, tangan tak ada contohnya, ataupun tangan kudung terlibat dalam kemalangan dan sebagainya. Dan begitu seterusnya Allah Ta'ala uji manusia, ya. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan, mata, telinga dan sebagainya, adalah satu ujian daripada Allah SWT untuk melihat sejauh mana kita ini bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah Ta'ala, gunakan telinga yang Allah Ta'ala berikan untuk perkara-perkara yang boleh membawa kita ke syurga Allah SWT, maka sebenarnya semua perkara itu adalah kembali kepada kita juga. Kebaikan itu kita juga yang dapat. Allah Ta'ala tak dapat apa-apa, sebab Allah Ta'ala jadikan manusia ni untuk menyembah
Allah Subhanahu Wa Taala, dan kaedah kita menyembah Allah Taala tidak lain dan tidak bukan ialah antaranya ialah kita tunaikan segala hak-hak yang Allah Taala berikan pada kita. Artinya hak-hak telinga tu kena tunaikan dengan sebaiknya, maka itulah tanda kita bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian seterusnya kita akan baca dalam buku ini, ya. Ketika Allah SWT menyatakan keadaan orang-orang yang berbahagia, iaitu mereka yang mengambil kitab Allah sebagai petunjuk dan mengambil manfaat dengan mendengarnya. Jadi bila kita cerita tentang hidayah Allah, yang bila kita cerita tentang membaca kitab-kitab Allah, ramai hari ini orang baca kitab Allah. Kitab Allah artinya Al-Quran, ya. Ramai sekali hari ini orang baca Al-Quran, ramai orang hafal Al-Quran, tetapi ramai yang tak dapat faedah daripada Al-Quran. Kenapa tak dapat faedah? Tak ada pahala ke? Dapat pahala. Pahala tu tak ada faedah ke? Oh, pahala tu memang faedah. Tetapi faedah yang lebih besar daripada Al-Quran bukan pahala. Sebahagian daripada faedah yang kita dapat perolehi bila kita baca Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala tidak turunkan Al-Quran hanya untuk kita baca untuk dapat pahala. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran adalah bertujuan untuk memberi hidayah, menjadi sumber hidayah kepada kita, ya. Artinya kalau kita baca Al-Quran tapi kita tak fahami Al-Quran, macam mana kita nak dapat hidayah daripada Allah? Sebab hidayah ni bermula daripada kefahaman. Dan macam mana kita nak faham kalau kita tak mempelajari Al-Quran? Sebab itulah Al-Quran ini bukan hanya belajar membaca. Dia belajar membaca, dah pandai membaca, kemudian kita hafaz pula, kita menghafaz Al-Quran. Kemudian tak cukup dengan itu, tak cukup dengan gelaran Al-Hafiz yang orang berikan kepada kita. Bila kita hafal Al-Quran 30 juzuk, hafal Masya Allah cair macam air, tebuk kat mana-mana pun boleh baca kan. Tapi bila tanya boleh minta terjemah, tak dapat terjemah. Bila tak dapat terjemah, macam mana nak mentafsirkan? Bila tak dapat mentafsirkan, macam mana kita nak menafaatkan Al-Quran, ya? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran tentang neraka. Wah, kita baca Al-Quran bukan main sedap lagunya, tapi kita tak faham langsung apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita nak bermanfaat? Macam mana kita nak ambil daripada manfaat daripada Al-Quran itu? Macam mana kita nak rasa takut dan gurun kepada neraka kalau kita tak faham? Bayangkan bidadari yang sungguh jelita, yang sungguh cantik, kulitnya putih melepak sehingga akan nampak urat-urat dalamnya. Allahu Akbar. Tapi kita baca tak faham. Contohnya. So macam mana kita nak dapatkan motivasi untuk beramal kalau kita tak faham? Ya, sebab itulah ramai orang yang mendengar Al-Quran, ya, tetapi tidak dapat manfaat daripada Al-Quran. Kenapa? Pertama, dia tak faham. Yang kedua, ada juga orang faham tapi tak dengar. Tak dengar artinya bukan tak dengar dari sudut secara zahirnya, tak mendengar apa yang dibaca, tapi tidak memahaminya dan tidak beramal dengannya. Artinya buat-buat pekak, dengar faham, tapi buat-buat tak dengar, buat-buat tak faham. Jadi ini lagi teruk lah. Kalau orang yang jahil tidak beramal, lain cerita. Ini masalahnya orang yang dah tahu hukum hakam, orang yang tahu larangan Allah tapi masih langgar juga, masih buat juga. Orang yang tahu hukum Allah wajib, yang sepatutnya dia buat, tak dia buat, tinggalkan. Jadi itu lagi dahsyat lah, sebab dia dah tahu. Kalau orang yang tidak tahu ni, sekurang-kurangnya ada jugalah excuse, ada jugalah alasan dia nak bagi. Ya Allah, aku tak tahu nak beramal, aku pun tak ada peluang nak belajar, aku nak duduk curuk maknanya di kampung sana yang tak ada orang sampai, contohlah. Ataupun aku duduk dalam gua, tak ada orang sampai ke tempat aku. Itu adalah alasan. Tapi kalau dah tahu, apa alasan yang kita nak bagi dengan Allah? Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Minta maaf ganggu sekejap. Okey, kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat semua, tolong share dan like supaya apa? Supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Ya, apa alasan kita nak bagi? Ya Allah, aku tak tahu. Macam mana kamu tak tahu? Men, kenapa kamu tak belajar? Sedangkan peluang untuk belajar tu ada di mana-mana. Jadi payah kita nak jawab depan Allah SWT. Dan sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita diberikan telinga oleh Allah SWT, bila kita mendengar ayat-ayat Allah, bila kita mendengar hukum-hukum Allah, bukan setakat kita dengar dan simpan, dengar dan kita perlu amalkan. Itulah cara kaedah kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala di atas nikmat telinga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukan dengar, kemudian simpan, dengar, kemudian tak amal. Apatah lagi kalau mempermain-mainkan hukum Allah. Dia tahu hukum, okey, tahu benda ni adalah hukum daripada Allah, tahu hukum ni adalah dibawa oleh Nabi SAW, tapi melanggar juga. Tapi tak dengar juga, degil juga, langgar lagi, buat juga maksiat kepada Allah SWT. Maka itu tandanya orang yang kufur kepada nikmat Allah SWT. Jadi bila kita dengar, maka kita kena amalkan.
Baik, kita tengok ayat Allah SWT daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-23 yang bermaksud Allah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu kitab Al-Quran yang bersama isi kandungannya antara satu dengan yang lain yang berulang-ulang. Okey, dalam Al-Quran ini Allah Taala maknanya turunkan ayat-ayat yang sebaiknya. Ya, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah. Yang mana lagi ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang diturunkan melalui wahyu Allah SWT. Apa lagi perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran, ayat Al-Quran. Ya, kita baca buku sains, dapat pahala tak? Mungkin dapat pahala. Tapi sebab kita baca apa saja ilmu, sebenarnya ia dapat pahala. Benda baik, asal benda yang baik, maka dapat pahala. Tapi sama tak dengan Al-Quran? Of course. Sudah tentu dia tidak sama macam kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini boleh membawa hidayah kepada kita. Al-Quran ini boleh menyejukkan jiwa kita. Al-Quran ini boleh memberikan ketenangan pada hati kita. Boleh meredakan tekanan kepada minda kita. Allahu Akbar. Sehebat itu Al-Quran. Ya, tapi bagi siapa? Bagi mereka yang bukan hanya membaca tapi menghayatinya, mengamalkannya, baru dapat manfaat. Ya, kalau kita baca saja dapat pahala tak cukup. Ya, tak cukup. Kita kena baca, amalkan, fahamkan dan amalkan. Dan yang lebih baik ialah kita baca, amal dan juga kita kongsi dengan orang lain. Ajak orang lain juga beramal sama macam kita beramal. Artinya kita tak adalah beramal ni biarlah aku seorang masuk syurga, orang lain lantaklah dia nak masuk neraka. Tak boleh. Kita kena sama-sama masuk syurga, insya-Allah. Nak tarik orang masuk syurga macam mana? Ajaklah orang buat baik, ajaklah orang beriman kepada Allah. Ada sahabat-sahabat kita, jiran kita yang tidak beriman, yang masih dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ajaklah dia, dakwahlah dia, ajaklah dia masuk Islam. Perlahan-lahan, pujuk dia perlahan-lahan, berikan keterangan, penerangan tentang Islam. Tunjukkan dengan melalui sikap kita, sifat kita, akhlak kita yang baik kepada orang yang bukan Islam. Itu pun di antara kaedah dakwah juga. Kadang-kadang kita nak cakap banyak tak pandai, kita nak ceramah tak pandai, kan? So macam mana kita nak buat, nak ajak orang Islam, nak ajak orang yang bukan Islam kepada Islam? Antaranya ialah disebutkan sebagai ad-da'wah bil hal. Dakwah bil hal artinya kita dakwah tetapi kita tak nampak sangat berdakwah. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Maknanya ada jiran-jiran tetangga kita yang bukan Islam, pagi-pagi kita keluar nak pergi kerja contohnya, kan, ataupun nak pergi kelas, tengok nampak jiran kita yang tak Islam, so bagilah good morning, tak payahlah bagi assalamualaikum. Contohnya, good morning sir, good morning madam, how are you, apa khabar, bagus hari ni, dah makan belum, tanya khabar. Itu akhlak, walaupun tak ada nampak dalamnya dakwah, tapi dia menunjukkan, oh bagus orang Islam ni. Tidaklah maknanya biarkan macam tu je, keluar macam tu je, buat tak tahu, buat tak kenal, mentang-mentang lah dia tu tak Islam, maka kita pun tegur dia pun tak. Kemudian bila kita duduk pula dekat berjiran dengan kejiranan, maka kita buat bising, kita pasang lagu kuat-kuat, contohnya pasang movie sampai macam nak letup-letup rumah, contohnya macam nak runtuh rumah, tanpa menghiraukan sensitiviti sahabat-sahabat kita, tanpa kita menghiraukan ketenangan yang perlu dinikmati oleh jiran-jiran kita. Mungkin anak dia nak tidur ke, kita ganggu, maka itu akhlak yang tidak baik. Jadi itu sebenarnya menyebabkan orang-orang yang bukan Islam tidak tertarik dengan Islam kerana akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam yang tidak baik. Jadi tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan bahawa indahnya Islam ini, dan bila kita tunjukkan keindahan Islam itu, maka insya-Allah dia akan menjadi penarik kepada orang lain yang bukan Islam untuk mengenali Islam lebih dekat. Lepas itu mungkin dia akan baca Islam, baca tentang Islam, mungkin pergi dekat internet, tengok website yang menceritakan tentang Islam. Jadi kita menjadi asbab kepada dia beriman kepada Allah SWT. Jadi berbalik pada apa yang kita sebutkan tadi, bahawa tidak ada kalimah-kalimah yang lebih baik daripada kalimah Allah SWT. Baik. Dan Allah Ta'ala juga sebutkan di sini bahawa antara kandungannya itu disebut secara berulang-ulang. Okey, kenapa perlunya berulang-ulang? Kenapa Al-Quran ini banyak bercerita tentang sesuatu perkara, contoh tentang beriman, berulang-ulang disebutkan beriman kepada Allah, maknanya beriman kepada Nabi, beriman kepada para malaikat. Kenapa dia sebut sunnah? Cerita pasal akhirat ni berulang-ulang, cerita pasal kematian berulang-ulang, cerita pasal hukum hakam juga berulang-ulang. Kenapa dia ulang-ulang? Kerana antaranya ialah untuk supaya manusia ni ingat dan tak lupa. Sebab manusia ni mudah lupa. Kita cakap hari ni pagi contohlah, sekarang ni sahabat-sahabat mendengar ceramah saya, kemudian
masa dengar tu ingat lah, tapi lepas tu lupa balik. Contohnya saya pun sama jugalah, kita manusia ni selalu lupa. Sebab itulah bila kita baca Al-Quran, kadang-kadang Allah Ta'ala cerita pasal benda-benda lain, tapi tiba-tiba cerita pasal keakhiratan, kematian, supaya kita sentiasa beringat. Kalau dia baca lagi terusnya, kalau dia jumpa lagi benda yang sama, ulang-ulang, supaya dia menguatkan lagi kita punya kefahaman, dia mengingatkan kita apabila kita lupa. Sebab itulah kita pun dengan anak-anak kita, contohnya anak kita, kalau kita tegur dia sekali mungkin tak bergerak pun, kita suruh anak kita solat, jom anak-anak solat, tak mahu pun kan, tak ikut pun kita solat. Tapi kita kena berterusan memberi pesanan pada dia, memberi amaran kepada dia, mengajak dia, memberikan kefahaman kepada dia kenapa kita perlu solat. Begitu juga anak-anak kita yang tak tutup aurat contohnya, ataupun isteri kita yang tak tutup aurat. So bagi tahu berterusan, insya-Allah akhirnya Allah Ta'ala buka hati mereka untuk menerima apa yang kita sampaikan, maka berubahlah dia. Tapi tak boleh hanya sekali cakap ataupun hanya sekali kita harapkan orang tu terus berubah, tak boleh. Sebab nature-nya manusia ni dia agak sukar untuk berubah. Jadi sahabat-sahabat yang saya sekalian, demikian perkongsian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kat luar tu pun bising orang potong rumput, jadi takut terganggu juga kita punya perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita sambung di masa-masa akan datang, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khuah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.